amal sanad bila sebagainya seluruh hari dan puasa surau seterusnya sahabat-sahabat muslim dan muslimat sidang Jumaat dan kita mohon yang dengan alhamdulillah pada malam ini kita masuk pada malam yang ke-21. Kalau kita ambil kira 3 pasal Ramadan ni, tapi ini pasal yang 3 pasal perlepasan yang diambil dalam Allah. Kalau kita ambil pada pembahagian separuh-separuh, ini adalah separuh masa kedua. Kalau orang main bola, separuh masa kedua dia kena ambil cara. Kalau dia ni leading pada masa itu mendahului musuh, maka dia tak boleh kata orang baik sangka sangat, tak boleh buat acuh tak acuh, kerana sudah tentu lawan tidak akan membenarkan kemenangan yang kita mudah untuk pihak lawan dia. Kalaupun dia berada dalam keadaan ketinggalan, apatah lagi bila masuk separuh masa kedua, dia kena rubah strategi, kena atur balik permainan, supaya dengan baki masa lebih kurang 10 minit, 15 minit yang berbaki itu, dia boleh mencipta suatu keajaiban supaya habis saja tamat saja 90 minit, dia merupakan orang yang percaya. Bagi sama dengan urusan Ramadan tak sekalian, nak habis dah kita ni masuk malam yang ke-21. Kalau di sebulan negara luar tak sekalian, pada malam-malam akhir sebegini, ramai di antara orang ambil cuti peristiwa. Pasal apa? Pasal mereka nak tumpu kepada ibadah malam, mereka nak dapatkan apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Ini tak sekalian, sehingga ada di antara mereka yang berkampung di hadapan masjid, mereka bawa keluarga, bawa periuk belanda dan selain duduk depan masjid yang mereka syok. Ada masjid yang baca Usairi macam Sudaisi, mereka syok. Maka mereka berkampung 10 malam kat situ. Pasal apa? Naknya Lailatul Qadar. Dan inilah yang kita buat hari ini. Hari ini masjid yang surau mata tempat mereka mula merancang yang mulai pada setiap malam dan sekalian. Apatah lagi apabila melibatkan malam cuti, malam lusa di satu malam lagi tak sekalian. Lagilah kawan-kawan kita ni buat program betul-betul supaya orang-orang yang termohon kepada Ramadan, kepada kerajaan Allah, kepada keampunan Allah, betul-betul mereka dapat apa yang mereka nak. Ini tak sekalian. Yang kedua tak sekalian, kita mengambil peringatan apa yang berlaku pada hari ini. Negara kita sekali lagi digemparkan dengan tragedi yang luar biasa, MH17 sekalian, luar biasa peristiwa yang berlaku. Kali ini lebih dahsyat dan mengerikan berbanding dengan peristiwa MH370 apabila melibatkan korban yang lebih ramai. MH370 walaupun kita tidak ketahui apa nasib mereka, sama ada mati atau tergantung, ada orang kata tergantung antara langit dan bumi, tapi jumlahnya 239 orang berbanding dengan yang hari ini malam tadi berlaku, tembakan daripada peluru berpadu bumi ke udara tak sekalian. Walaupun tidak disebutkan lagi, tetapi itulah kebanggaan yang berlaku, melibatkan korban seramai 298 orang, hampir 700 orang. Serangan Zionis di bumi Gaza selama 11 hari baru memakan korban 242 orang. Tetapi sekali jalan saja bila Allah nak buat satu benda berlaku, sekali saja nak sekalian meletup korban, dia punya korban, dia mengatasi korban 11 hari ini bumi Gaza. Ini yang berlaku. Apatah lagi kena pula melibatkan negara kita Malaysia. Kita sendiri rakyat Malaysia ni begitu lama kita hidup dalam keadaan yang terasa macam tidak ada sebarang usikan dan juga sebarang kegoncangan dalam kehidupan kita. Kita rasa syok semacam dia sebab kita bukan negara peperangan, kita bukan negara penyakit kebeluran, kita boleh kata apa yang kita nak kita dapat dengan lagi malas dan rajin saja. Tiba-tiba dalam masa yang kita ini bukan dengan tragedi yang bertipu-tipu tak sedang luar biasa. Maka kita sebagai orang beriman diminta supaya ambil cakna terhadap apa yang berlaku
Kerana iman yang ada dalam diri kita sifatnya sentiasa hidup. Iman ni dia tak boleh statik, dia tak boleh beku, dia pun tak boleh diam macam batang kayu tak senang. Iman ni mesti hidup, mesti hidup. Benda baik yang duduk di sebelah dia, dia akan bereaksi, dia akan bertindak balas. Benda buruk yang duduk di sebelah dia, yang dia nampak, dia juga kena bereaksi, dia juga kena bertindak, bagi respon tak senang. Ini sifat iman yang Allah ajar kepada kita. Maka apa yang kita nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku? Terlalu banyak. Cuma saya nak sebut dari sudut aspek kematian saja untuk malam ini, tak sekalian. Bila kita menung balik kepada apa yang berlaku tragedi MH ni, tak sekalian, kita lihat bagaimana sifat kematian itu datang secara luar kawalan, secara tidak disangka-sangka. Agak-agak kita antara kita salah seorang daripada penumpang mana-mana MS yang ada tu, kalau kita sudah menjangkakan apa yang akan berlaku, nak atau tidak kita panjat tangga kapal terbang tu, tobat lalu tak nak aslah. Walaupun orang kata sanggup rugilah 3-4 ribu untuk bayar tiket, kena pula bisnes, kena pula ambil tiket untuk satu family 6 orang ahli keluarga. Ada satu keluarga nak balik di Sarawak sesudah 2 tahun bermasa utik, bermukim di Kazakhstan. Si suami katanya bekerja di sana, maka dia nak balik ke Sarawak. Asal dia rakyat Sarawak, sementara nak sampai ke Sarawak, pergi sekejap di Amsterdam, bila hadir Amsterdam, kemudian ambil penerbangan MH17 ni, alih-alih lebuh habis tak sekalian. Sempat juga isteri dia ambil gambar waktu duduk di airport nak naik MH17 ni, ambil gambar beg-beg mereka yang disusun untuk bawa naik ke tempat pemeriksaan, dibawa masuk dalam pesawat. Dan hari ini gambar beg pula dia menjadi bukti tak sekalian bagaimana mereka ini hilang, tidak akan kembali lagi. Jadi agak-agak kalau mereka tahu bahawa begitulah nasib dan kesudahan mereka dengan perjalanan MH17, coba mereka tak akan sanggup naik. Walaupun 6 orang, 6 kali 5,000 katalah, 30,000 ringgit, katakan 5,000, saya tak tahu tak sekalian berapa tambah Belanda di sini, katakan 30,000, sanggup kerugian 30,000. Sebab ini mati, ini persoalan mati. Takkan nak bermain-main dengan persoalan mati tak sekalian. Ini sebab itu bila datang pada kita, kalau ada buat untuk kita bergolak bergandeng dan sekarang katakan syarat untuk kita tambah sikit nyawa kita untuk kita mengucap la ilaha illallah, kita jual segala barang kita, harta benda kita, aset ekonomi kita, untuk kita dapat tambahan masa satu saat untuk kita melepas Allah, lafadau bih, kita akan buat masa. Kita akan sanggup lelang habis segala barang ekonomi aset kita dalam bank, pasal nak tambahan satu saat untuk kita lepas perkataan Allah. Ini dia. Tapi apakah mungkin cara tadi berlaku? Oleh kerana tak mungkin, itulah agama ajar kepada kita untuk sentiasa, kita ni sentiasa bersedia untuk mati. Sehingga salah satu daripada sifat takwa yang kita nak dapat daripada Ramadan ini, sifat dia nombor 1 ialah takut pada Allah. Nombor 2, kita reda dengan rezeki yang Allah beri pada kita. Nombor 3, kita beramal dengan apa yang Allah turunkan menerusi Nabi SAW yang namanya Quran, yang namanya hadis dan sunnah. Dan nombor 4, al-isti'dad liyaumir rahim. Ini sifat iman takwa yang keempat. Al-isti'dadu liyaumir rahim, sentiasa bersedia untuk menemui saat pertemuan dengan Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW sebut gini tak sekalian, mati secara spontan ni 2 keadaan. Pertamanya rahmat, pemberian dan kurniaan Allah kepada orang mukmin. Situasi kedua, bala bencana yang terlalu mengerikan kepada orang kafir. Ini sifat mati spontan. Al-mautu al-faj'ah asafun syadidun lil kafir wa rahmatun lil mu'min. Mati secara spontan, tiba-tiba, sifatnya adalah asafun syadidun lil kafir, satu malapetaka besar kepada orang kafir. Pada masa sama
satu rahmat pemberian Allah SWT. Kenapa sahaja? Sebab kita faham dalam kehidupan kita seharian, kita nampak ada di antara kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, payah benar nak mati, lihat benar nyawa sahaja, sampai 2-3 tahun duk hari kami di hospital. Mana ada doktor tak kenal dia, mana ada nurse yang tak kenal dia ni siapa sahaja. Nak cerita berat terhadap penyakit dia, nak keluar dari hospital tak apa, seolah-olah dia sudah menghuni rumah kedua di hospital. Susah dia nak mati. Ini sifat penderitaan kita nak mati. Berbanding dengan orang yang bila datang kematian workshop, pak mati terus. Untungnya kalau dia beriman, kalau dia beriman, untung. Tapi kalau syirik kepada Allah, manusia yang tidak ada maaf bagimu, ya ini tak ada malaikat. Pasal tu malaikat, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat, tarik dia boskan, angkat kain berat takkan. Tapi orang yang sakit secara menderita lama, ini juga sebahagian daripada peluang untuk dia bertaubat kepada Allah. Sempat dia tarik berat, sempat dia masuk dia boskan, sempat dia kembali menghadap Allah SWT. Mana ada hutang dengan jiran tetangga, dia panggil habis, dia minta ahli keluarga panggil, dia lepaskan habis hutang-hutang dia. Mana ada kezaliman yang dibuat kepada orang-orang lain, dipanggil untuk dilepaskan kezaliman tadi. Pasal apa? Keberitaan dan keganasan. Ini harus penting sangat untuk kita fikir, ambil peluang dan pengajaran daripada peristiwa yang berlaku ini untuk kita bina masa depan kita dengan lebih baik di sisi Allah SWT. Di sana ada dua hakikat kematian, yang disebut sebagai husnul khatimah, yang keduanya su'ul khatimah. Dalam keadaan mati kita sudah pun tertulis di Lauh Mahfuz di sisi Allah SWT. Apabila kita berada 4 bulan dalam perut mak kita, Allah sudah merintahkan malaikat untuk menulis bagaimana penghujung usia kita. Al-Sa'idun Al-Syaqiyun, Al-Sa'idun Al-Syaqiyun, sama ada kita dibahagia atau celaka. Sifat kematian kita sudah ditulis oleh Allah SWT. Dengan lagi oleh kerana ini adalah satu perkhabaran ghaib, satu urusan ghaib di sisi Allah, maka tak ada orang yang boleh tahu bagaimana keadaan ataupun kesudahan dia nak mati. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, yang kita bimbang tak selan apabila Allah SWT menerusi Nabi SAW beri faham kepada kita. Ada di antara manusia ni tak nampak luaran macam ahli syurga, tapi di sisi Allah bila tengok dalam Lauh Mahfuz, neraka dia tak selan. Begitulah sebaliknya, ada di antara manusia ini fizikalnya kita nampak ahli neraka, ahli maksiat, tiba-tiba dalam ketetapan Allah syurga dia sahabat sekalian. Inna minal rajuli la ya'malu bi amali ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah, wa inna ar-rajuli la ya'malu bi amali ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar. Ada di antara manusia ini yang buat pekerjaan ahli neraka tapi di syurga. Ada pula yang buat pekerjaan ahli syurga tapi neraka dia. Tak sekalian. Di pondok-pondok ada satu kisah yang selalu mereka bacakan untuk pengajaran dan ingatan. Kisah berkenaan dengan Abdullah Fasik. Abdullah Fasik tak tahu nama sebenar, maka diberi panggilan hamba Allah yang jahat. Berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Apabila Allah SWT keluarkan perintah kepada Nabi Musa untuk mencari mayat satu wali dia, satu orang yang dianggap sebagai wali, untuk diuruskan dengan baik. Maka Musa cari berdasarkan panduan yang diberikan oleh Allah. Bila berjumpa saja dengan si mati ini, dia terkejut, baginda terkejut kerana si mati ini bukan orang baik. Sebaliknya melekat gelaran fasik kepada si mati. Malah jahat tak jahat semati ini tak selat. Hingga kan orang kampung tak akui tubuh badan dia ni. Bila mati pun orang sepak terajang tubuh badan dia. Hingga orang kumpan masuk dalam najis taib tak selat. Najis binatang. Dihumpan masuk dalam najis binatang. Maka Nabi Musa rasa pelik. Apakah orang keadaan begini? Ya Allah SWT nak suruh Nabi dia uruskan. Nabi Musa bermunajat dengan Allah SWT. Apakah benar orang ini ataupun silap kostum? Maka Allah SWT beritahu betul.
Itulah dia orang yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Apa yang berlaku sampai begitu keadaannya? Rupa-rupanya Allah yang maha mengetahui perkara yang manusia biasa tak tahu. Rupa-rupanya walaupun orang melihat hamba Allah yang jahat perilaku dia, tetapi di sisi Allah dia diiktiraf, dia terima taubat dia. Apa cerita? Setiap kali orang ni terlibat dengan maksiat dan kesalahan, dia akan berdoa minta ampun dan taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Tiba-tiba kerana lemahnya iman dia, tak kuatnya diri dia, apabila sedang masa yang agak panjang, dia kembali berani kejahatan, tetapi dia sendiri tidak reda dengan apa yang dia buat. Setiap kali dia terlanjur, dia menangis, dia bertasbih, dia beristighfar balik pada Allah. Akhirnya dengan keadaan itu dia mati. Orang kenal dia kaki maksiat, ketua lanum, tetapi di sisi Allah dia dianggap sebagai wali, orang yang angkat di sisi Allah. Akhirnya orang yang menguruskan dia adalah Nabi Allah, Rasul Allah SAW. Ini nak cerita bagaimana ada di antara manusia yang ada pandangan dan faham orang ahli neraka, ahli maksiat, rupa-rupanya di sisi Allah dia ni adalah kekasih kesayangan Allah. Begitulah sebaliknya. Maka sebenarnya apakah jaminan untuk kita menjadi orang kesayangan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kepada kita berdoa supaya Allah matikan secara husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar disebut perkara yang saya buat secara ringkas saja malam ini untuk kita jaga diri kita supaya husnul khatimah. Pertama sekali jaga akidah. Jangan sampai ada kufur, jangan sampai ada syirik dalam diri kita. Kalau ini tidak ada maaf bagimu, kita banyak kali tekankan dalam pertemuan dan majlis umpama ini, supaya kita sentiasa cakna dengan bahaya yang tidak ada kemaafan Allah kepada kita, iaitu kufur ataupun syirik kepada Allah. Dua benda ini berlainan tetapi implikasinya sama. Kufur lain dengan syirik. Kufur maknanya menafikan, menolak terus, ingkar terus. Orang cerita Allah ada, dia kata mana ada Allah. Orang kata ada hari kiamat, mana ada hari kiamat, dia kata. Orang kata alam barzah itu sah, alam barzah itu hak, dia kata menganggap batil lah tu. Mana ada orang boleh cerita kata alam barzah. Ini kufur, saudara sekalian. Yang kedua ni syirik. Syirik ni lagi bahaya daripada kufur, kerana syirik ni dia boleh bersahabat dengan iman. Dia boleh duduk dalam hati orang yang beriman dengan Allah. Ini yang bahaya. Orang syirik dia boleh sayang, orang syirik dia berpuasa, orang syirik dia boleh berzakat, orang syirik dia boleh haji, malah orang syirik boleh berjihad fi sabilillah. Ini yang bahaya, tak sekalian. Baik dalam jihad fi sabilillah, syahid mati syahid ada kategori syahid dunia sahaja. Orang dunia nampak dia mati syahid, tapi di akhirat di sisi Allah tidak diiktiraf sebagai mati syahid. Kenapa? Syirik dalam diri. Syirik dalam diri. Hak ni hak bahaya tak sekalian. Menduakan Allah. Kenapa begitu sekali dosa ini sampai tidak diampunkan Allah? Faham kita, apa perasaan kita kalau anak kesayangan kita, kita besarkan daripada seumur sekecil, sebesar telapak tangan, sampai membesar dia, pandai mencari masih alih-alih dia dijumpa kita, dia tanya kita, lu siapa? Dia tanya, lu ni siapa? Dia tanya kita. Kita bapa dia, kita mak dia. Tiba-tiba anak kesayangan kita tanya, lu ni siapa? Apa perasaan kita tak siap? Kita kata ini anak si tangga. Ini si tangga model, anak derhaka. Maka inilah perasaan Allah, sifatnya apabila manusia kufur terhadap Allah. Pada masa yang kedua, situasi yang kedua, bila anak ni membesar panjang, tiba-tiba dia berjumpa dengan kita. Dia bukan sekadar mengakui kita sebagai mak bapak, tapi dia ambil orang lain yang tak kena-mengena. Dia anggap dia sebagai mak bapak, sebagaimana saya kedatangan kita. Apa perasaan kita tak sedar? Masya Allah, dia sanggup menduakan kita. Ini sifat syirik tak sedar. Sebab itu ada di antara mak ayah yang tak boleh nak menerima anak dia berkahwin. Ada tak sedar? Saya berjumpa mak ayah yang tak boleh tengok anak dia nikah, anak dia berkahwin. Kenapa? Sebab anak dia terlalu dikasih. Dia tahu kalau anak dia berkahwin, nescaya anak dia akan menduakan kasih sayang dia sebagai mak bapak. Anak dia akan menganggap mak bapak sebelah isteri dia tu adalah mak bapak dia sendiri.
Sebab itu tak sekarang. Pasal apa? Perasaan tidak mau, tidak sanggup, tidak reda dikongsi kasih sayang dengan orang lain. Maka inilah yang Allah SWT. Allah dah lebih wajar untuk bersifat sedemikian. Sifat ego Allah, sombong Allah, mutakabbirnya Allah, jabbarnya Allah. Allah tak sanggup untuk kita menduakan Allah tak sanggup menerima perkongsian dengan mana makhluk sama ada pada sifat dan amal. Sebab itu jaga diri kita supaya tidak kita mati secara malapetaka tak sekalian. Yang keduanya jadi iman. Jadi iman. Ada orang yang mati dalam kita sendiri tak sekalian. Kita tahu mana satu yang baik, mana satu yang kuat, mana satu utama, mana satu yang tak utama. Tetapi bila kita tilik pada diri kita, yang utama tu habis ke tidak kita buat. Habis kita buat. Yang ini yang tak mampu kita nak kejar tak sekalian. Maka ketika sakaratul maut, yang kita terlepas itulah yang kita akan bayarkan nanti tak sekalian. Kalla idza qala fil khulqum wa hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi. Tidak sekali-kali ketika mana sampai nyawa kamu di halqah, wa hina idzin tanzurun, waktu itu kamu akan lihat apa yang kamu tak nampak. Antara benda yang kita lihat ialah perkara-perkara yang kita abaikan, kita cuaikan, kita lemah-lemahkan, kita tinggalkan. Dan kerana iman kita tak kuat tak sekalian. Sebab itu jaga tak sekalian. Mereka yang berada di kita maaf tak sekalian, di warna-warna kopi, di tempat-tempat perhimpunan awam, tak kala mana azan dilakukan, tak kala mana sembahyang didirikan. Kalau kita tanya mereka tak sekalian, mereka tahu tak ibadah di surau di masjid, solat dan berpuasa ini adalah perkara cukup penting? Mereka boleh jawab penting. Tergeliuk mata tak sekalian, kamu buat, kami tak tahu apa, dia kata. Mereka tahu, tapi apakah mereka boleh buat apa yang kita buat? Tak boleh buat. Kenapa? Masalah iman. Tak kuat tak sekalian. Maka kadang-kadang tak kuat itu tiba-tiba dia rentuk nyawa oleh malakul maut. Bagaimana keadaan saksinya? Yang ketiga ni ialah kita dah buat benda baik, tetapi kadang-kadang berkala sifatnya tidak istiqamah. Maka yang ketiga yang perlu kita jaga ialah mesti kita beristiqamah pada perkara yang baik tak sekalian. Kita bimbang, comel suruh kita datang 30 hari Ramadan, tapi selepas 30 hari di mana keadaan kita, di mana duduk kita tak sekalian. Mesti istiqamah. Kerana istiqamah ialah ia meletakkan kita pada kebahagiaan apabila datang sakaratul maut, malakul maut di hadapan kita tak sekalian. Dan yang terakhirnya tak sekalian, kita ni lambat benar bertaubat. Sebelum kita taubat, menangguh-nangguhkan taubat. Ini perkara yang keempat yang boleh menyebabkan kita mati secara su'ul khatimah tak sekalian. Bila kita dengar kawan kita lagi, kita pergi ziarah tengok jasad di atas katil, kita ngeleng kepala. Kita ngeleng kepala pasal apa? Kita tahu kenal benar dia siapa. Kita kenal benar. Kita biasa berdoa dia duk mengeluh, dia nak taubat, nak sembahyang. Sampai ke mati tak sembahyang juga. Sampai ke mati tak selesai juga taubat. Walaupun mulut dia disebut taubat, tapi sampai mati tak taubat juga. Maka ketika kita pilih kepala, cep dia kata, pasal apa? Silap besar, rugi besar apabila dia menangguhkan taubat. Maka bayangkan tak sekalian, apabila berlaku kepada 298 orang ni, apakah mereka berada pada situasi rahmat Allah ataupun mereka berada pada situasi mana betapa besar tak sekalian. Jadi apa yang berlaku ini misteri mereka, ini ketentuan mereka. Apa nasib kita tak sekalian? Sifat kita ialah tidak ambil iktibar dari di atas apa yang berlaku. Mudah-mudahan tak sekalian Allah SWT cara kita sepanjang Ramadan ini dengan ibadah yang kita lakukan, dengan kegairahan kita pada pahala dan juga ketakwaan yang Allah janjikan kepada kita. Mudah-mudahan kita benar-benar dibantu oleh Allah SWT. Aku lupa dengan terima kasih kepada sahabat-sahabat di materia, sahabat-sahabat Subhanallah Keterusi, Tuan Jamil kita, dia faham, dia beri keluar kepada saya minta tangguh sekejap boleh, Lukiasi Kasirah boleh
Kalau saya kata nak awal sikit boleh tak? Boleh. Gambar dia tahu saya datang jauh gambar ni. Allah Akbar. Terima kasih atas sekalian. Mudah-mudahan segala yang dilakukan menjadi ibadah kepada kita sekalian. Aku lupa hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.